Hello guys, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sambung bicara santai kita di bahagian kedua part 2 untuk kertas peperiksaan percubaan SPM SMK Sri Bintang Selatan tahun 2020. Okay, mari kita mulakan. Let's start our paper. Baiklah, mari kita mulakan dengan soalan yang keenam. Soalan keenam dia kata solve the quadratic equation. Okay, ini yang diberi persamaan dia. Right? And berikan jawapan. Give your answer correct to 4 significant figure. Okay, fahamkan yang ini. So, soalan dia, selesaikan persamaan quadratik bagi persamaan yang diberi dan berikan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. So, langkah pertama, anak murid perlu tahu bahawa perkataan selesaikan adalah untuk menentukan nilai X yang merujuk kepada persamaan ini. Sekali anak murid tengok, dia adalah quadratic equation. Okay. Kalau quadratic equation, so flow chart dia ataupun aliran catat aliran yang langkah-langkah yang perlu digunakan untuk selesaikan dia ialah langkah pertama, dia perlu persamaan yang diberi perlu disusun dalam bentuk iaitu general form. Selepas dah susun dia dalam general form, which is your ax squared plus bx plus c equals to 0 dah dalam bentuk Okay, langkah kedua adalah selesai. Bagaimana nak selesaikan yang ini? Okay, anak murid ada 3 cara. Cara yang pertama adalah pemfaktoran dengan menggunakan calculator. Dan cara yang kedua menggunakan rumus. Rumus diberi di halaman rumus di depan bahagian depan kertas peperiksaan. Dan yang ketiga adalah gunakan penyempurnaan kuasa 2 iaitu CTS. Dan langkah ketiga, seharusnya anak murid dah boleh dapat nilai ataupun menjawab, okay, ataupun memberi jawapan kepada soalan. Okay, inilah langkah-langkah dia. Okay, marilah kita mulakan kerja kita. Soalan ini diberi, langkah pertama, kembangkan. Buat kembangan. So, apabila anak murid kembangkan, anak murid akan dapati 10x tolak 5 sama dengan, kembangkan yang ini juga, 3x kuasa 2 tolak 9x apabila ini darab dengan ini. Dan yang kedua, tambah x. Lepas seterusnya, tolak 3. Okay. Dah kamu kembangkan. Sekarang kamu nak capai ke langkah ini. So, dalam langkah tulisan hijau itu, what do you need to do? Ya, susun semula. Bagaimana nak susun semula? Group the like term. Okay, sekali kamu tengok. Okay, ini tak ada kawan. Biarkan dia 3x kuasa 2. Okay, lepas tu nampak lagi kawan. Okay, negatif 9x tambah x kerana terms in x. Dengan yang kat sini tambah 10x. So, negatif 9x tambah x, you got negatif 8x. Okay, dan 10x ini diolah ke sebelah untuk dioperasikan. So, what do you get? Dia akan negatif 8x tolak 10x. You will get negatif 18x. Selepas negatif 18x, olahkan negatif 5 ini ke sebelah juga. Anak murid akan dapat tolak 3 tambah 5 sama dengan sifar. Okay, dan bahagian ini adalah like term. Sekali lagi susun dia dan dia akan menjadi berapa? Ya, very good. Dia akan ditukar menjadi dia akan menjadi positif 2 kerana tolak 3 tambah 5. So, tambah 2. Dah selesai. So, langkah seterusnya apabila anak murid menggunakan kalkulator, anak murid nak selesai guna ini. Dah kita sampai ke sini. So, sekarang kita nak masuk langkah selesai. So, nak selesaikan kita nak buat pemfaktoran gunakan kalkulator. Sekali tekan kalkulator, dia bukan integer ataupun nombor bulat. So, what are you going to do now? Ya,
anak murid akan patah kepada penggunaan formula. So sekarang dalam formula anak murid kena pastikan apakah nilai A, apakah nilai B dan apakah nilai C. Okey, nilai A ialah 3, nilai A adalah 3. This is my A. And nilai B adalah negatif 18. This is my B. Dan C adalah 2, positif 2. This is my C. Dan seterusnya anak murid ganti dia dalam formula. Formula ada di muka surat depan. Okey, so negatif B, negatif 18. Okey, tambah tolak square root B squared minus 4 AC. Okay, biar cikgu padamkan yang ini dahulu. 4AC. So, C berapa? C adalah 3. 4AC, C adalah 2. Sorry, C adalah 2. Dan ini adalah square root. Dan berhati-hati, dia the whole thing per 2. Bukan sebahagian, the whole thing per 2. Okay, anak murid akan tekan calculator. Dan seterusnya, anak murid akan mendapati jawapannya X sama dengan 5.887 ataupun nilai X sama dengan 0.1132. Ingat balik jawapan anda perlu berada dalam bentuk ataupun round off to 4 significant figure. 4 angka bererti. So tengok kan 1, 2, 3, yes 4 angka bererti dan ini 4 angka bererti. So di mana markah diberi soalan ini diberi markah sebanyak 3. So di mananya 3 markah itu? Kembangkan persamaan yang diberi dan susun dia dalam bentuk arm ataupun bentuk general. Bahagian lain ini dah layak dapat 1 markah. Markah yang kedua di mana? Markah kedua, gantikan nilai A, B, C anda ke dalam rumus markah kedua. Markah ketiga, ya seharusnya dekat jawapan. Markah ketiga. Inilah soalan ke-6. Okey, kita akan teruskan ke soalan 7. Soalan 7 ni panjang sedikit. Tapi bersabar untuk selesaikan kerana kita nak kejar markah. Bagi soalan ini markah dia 3. Kita baca soalan. The two roots of the equation. Okay, ini persamaan diberi. Equation diberi. Are alpha and alpha plus 3D. Express C in terms of D. Ini soalan dia. You kena jawab yang ini. Express this one in terms of D. Okay, soalan dia sekali lagi dalam bahasa Melayu. Diberi 2 punca. Diberi 2 punca. Inilah 2 punca. 2 punca yang ini. Okay. So 2 punca iaitu alpha dan beta. Okay. Bagi persamaan yang ini, okay, dia merupakan dia sama. Kalau nilai alpha dengan alpha plus 3D, bila you olah dia, hasil dia adalah ini. Itu yang dimaksudkan. Okay. Arahan soalan untuk jawapan anda, dia mesti berada dalam bentuk apa? Dia mesti ungkapkan jawapan anda, C anda dalam sebutan D. Highlight. Supaya di akhir nanti anak murid semak jawapan. Adakah anak jawapan memberi jawapan yang betul seperti diarahkan? Okay, bagaimana kita nak selesaikan? First of all, for sure, anak murid kena kenal pasti apakah nilai SOR dan POR. Topik ini topik apa? Quadratic equation. Kerana dia masih lagi dalam bentuk kuasa 2, unknown kita, dan dia ada equal. So, it's quadratic equation. So, quadratic equation yang melibatkan punca. So, apakah bahagian ataupun kata kunci di dalam penyelesaian ini? Ya, dia melibatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca iaitu SAW. So, di sini memandangkan persamaan yang diberi adalah ini. Kita highlightkan yang ini. Kita highlightkan di sini untuk yang bahagian ini. Yang ini. Beri perhatian kepada yang ini. So, di sini, kerana susunan dia memang berada dalam bentuk arm, maka nilai ataupun sebutan SOR. Sorry, saya gunakan warna biru lah. SOR saya
ataupun SOR persamaan adalah negatif B per A ikut rumus. Okey, untuk saya ganti ke dalam nilai, ingat lagi, bagi persamaan ini, nilai A adalah 1, B adalah berapa? Okey, B adalah negatif 8 dan C adalah berapa? C itself lah. C sama dengan C. Right. So, what should I do? Gantilah. Negative is the formula. Okay. B berapa? B adalah negatif 8. So, negatif 8. Okay. A berapa? A adalah 1. A adalah 1. Gantikan. So, hasil dia, what do you get? Yes, you are going to get it as 8. Bermaksud SOR ini adalah 8. Okay, then you move on to the second one. Kita teruskan untuk menentukan POR. Hasil darab punca. Hasil darab punca, dua punca yang terlibat ataupun mula-mula pergi pada formula iaitu C over A. Okay, C over A, apakah nilai C anda? C adalah C, remain as C, over A. A adalah 1. So, dia adalah C. C ini adalah POR yang sebenar. This is your first step yang melibatkan persamaan sahaja. Belum lagi melibatkan punca yang diberi. So, sekarang anak murid teruskan ke langkah kedua. Gunakan punca yang diberi alfa dan alfa tambah 3D. Anak murid kena berhati-hati. Nampak tak alfa yang diberi dengan D yang diberi. Sekali anak murid kalau tulisan anak murid tak kemas, maka terperangkaplah oleh yang ini. Maka tulisan mesti kemas. So, saya akan gunakan alfa dan alfa tambah D untuk membentuk SOR saya. So, saya teruskan langkah saya, SOR. SOR sama dengan apa? Alfa tambah dengan alfa tambah 3D. Kalau anak murid tak nampak ini, tak apa. Letak dia dalam bracket. So that you can see. Ini bracket yang pertama, punca yang pertama tambah dengan nilai punca yang kedua. So, hasil dia, what do you get? Okey, anak murid akan dapat dia sebagai alfa tambah alfa. Akan dapat 2 alfa dan tambah dengan 3D. Okey. Dan dia adalah SOR. Okey, fine. Kita teruskan dahulu sebelum kita buat penyelesaian. Seterusnya, saya pergi ke POR. POR adalah hasil darab. Bermaksud alfa darab dengan alfa tambah 3D. Ini agak leceh sedikit tetapi anak murid have to bersabar dan buat dengan teliti. So, kembangkan alfa kuasa 2 tambah 3 alfa D. Nah, berhati-hati tulisannya. Sekali lagi cikgu ingatkan. So, sekarang dah siap. Bahagian pertama yang guna menentukan SOR, POR daripada. Okay, cikgu highlightkan yang ini supaya anak murid boleh tengok. Bahagian pertama ini dengan menggunakan persamaan yang diberi, tentukan SOR dan POR. Bahagian kedua, tentukan SOR dan POR dengan menggunakan punca yang diberi. Tapi mereka adalah sama. Okey, adalah sama. So, apakah langkah seterusnya? Ya. Langkah seterusnya, samakan yang ini dengan SOR yang di atas, iaitu 8. So, yang ini, cikgu gunakan warna yang lebih cantik sedikit. Supaya dia tidak ganggu. Okey, gunakan pen ini. Yang ini, dia akan sama dengan 8. Okey, dan yang kedua, alfa kuasa 2 tambah 3 alfa D akan sama dengan berapa? Sama berapa? Ya, bagus. Sama dengan nilai C, POR. Gantikan POR ini, and the POR, the value is C. Sub it with C. Okay, sekarang anak murid ada 2 persamaan. Persamaan pertama adalah yang ini. Persamaan yang kedua adalah yang ini. Kita belum habis kerja lagi. Kerana ini C, tapi dia dalam sebutan alfa. Alfa. Soalan dia mengendakkan dia dalam sebutan D sahaja. So, kita akan teruskan jalan kerja kita selepas ini. Baiklah, kita teruskan.
2 alfa tambah 3D sama dengan 8 akan dinamakan sebagai persamaan pertama, dan alfa kuasa 2 tambah 3 alfa D sama dengan C dinamakan sebagai persamaan kedua. Sekali anak murid tengokkan persamaan ini, mereka sebenarnya adalah persamaan serentak. So anak murid kena recall ataupun imbas kembali langkah-langkah untuk selesaikan soalan bagi tajuk persamaan serentak. Ya, yang pertama, pilih daripada persamaan linear, jadikan subject equation, okey, persamaan bersubjek, rumus. So, anak murid kena pilih alpha. Kenapa nak pilih alpha sebagai subjek? Kerana soalan menyatakan ungkapan C dalam sebutan D. D perlu dikekalkan. Maka alpha akan dijadikan sebagai subjek. So, apabila alpha dijadikan subjek, anak murid akan dapati alpha sama dengan 8 tolak 3D bahagi 2. Dan seterusnya, gantikan alpha dan sebutan D ini ke persamaan kedua. Dan anak murid akan dapat yang ini. So, langkah yang seterusnya, anak murid kena pastikan kembangan sebutan ini dan kembangan bagi sebutan kedua ini adalah betul. Mari kita buat bersama-sama untuk kembangan satu persatu. So, untuk kembangkan yang pertama ini, anak murid perlu recall atau perlu imbas kembali bagaimana anak murid nak lakukan. So, anak murid perlu pergi ke tajuk indeks. Ini dia. Okay. A bahagi B. Okay. Ungkapan itu dikuasakan 2. Maka dia akan jadi pengangka kuasa 2 bahagi dengan penyebut kuasa 2. Dengan itu, 8 tolak 3D bahagi 2 ungkapan itu akan ditulis sebagai 8 tolak 3D pengangka kuasa 2 dan penyebut 2 kuasa 2. Dan seterusnya anak murid melakukan kembangan. Jadi anak murid melakukan kembangan untuk pengangka. Dan apabila dilakukan kembangan itu, anak murid akan dapat jawapan sebegini. Okey, 64 tolak 48D tambah 9D kuasa 2. Dan bahagian inilah selalu menjadi masalah bagi anak murid, bahagian ini. Seringkali anak murid kerana nak cepat terlepas pandang dan nombor ini kekal 2. Kalau bahagian ini dah salah, maka langkah seterusnya akan terjejas. Maka anak murid highlightkan dekat sini supaya tidak ada masalah dalam langkah ini di mana penyebut perlu dikuasa 2. Okey, dan seterusnya kita pergi ke sebutan kedua. Seboleh-bolehnya 3D ini dibawa ke depan untuk diperlihatkan. Kerana dia menjadi satu masalah juga bagi anak murid yang sering meninggalkan. Okey, D ini selalunya tertinggal, tidak dibawa bersama. So, susun semula dan barulah anak murid lakukan kembangan. Kembangkan biasa. Dan anak murid dah biasa buat yang ini. So, langkah seterusnya, ya, membawa sebutan yang ini dan juga yang ini balik ke tempat asal. Okay, kita akan tengokkan langkah seterusnya. So, kita akan bawa balik yang ini, sebutan yang cikgu bulatkan yang ini. Okay, bawa sebutan ini dengan sebutan ini ke tempat dia. Okay, this is what you get. Sebutan pertama dan sebutan kedua sama dengan C. Seterusnya, what do you do? Dalam penyelesaian pecahan, kita perlu beri perhatian kepada penyebut. Penyebut tidak sama, maka kita perlu lakukan samakan penyebut. So, penyebut 2, penyebut dia 4 di sini dan 2 di sini. So, 4 merupakan gandaan bagi 2 dengan 2 darab 2. Maka kalau kalau penyebut darab 2, maka pengangka perlu didarab 2. Seterusnya anak murid akan perolehi ini. Right? Sama dengan C. Dan oleh kerana pengangka sudah kerana penyebut sudah sama, just because the denominators are the same, so you put them together. So please make sure that you pay attention to the sign as well. Pay attention to this sign. Right, so lepas itu anak murid akan dapat yang ini. Boleh? 8. Okay, cikgu tunjuk kat sini supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Okay, 8
positif darab dengan 48D, maka this is what you get. Right, positif darab dengan negatif ataupun tolak 18D kuasa 2, this is what you get. Ini penting. Okay, kalau seterusnya kita selesaikan, okay? Cikgu padamkan yang ini lagi supaya lebih kemas kerja kita. Okay. Dan seterusnya, what we have sama dengan C. Dan kita selesaikan. Bagaimana selesaikan like terms, kita akan batalkan. Okay, 64 tambah D dengan tolak 48D dengan tambah 48D dibatalkan. So maka kita tinggal ini dan juga sebutan ini. 9D kuasa 2 dan tolak 18D kuasa 2 adalah sebutan yang sama. Kita ringkaskan dia. Akhirnya kita perolehi C sama dengan 64 tolak 9D kuasa 2 bahagi 4. Inilah anak murid dah menjawab kepada soalan, iaitu ungkapkan C dalam sebutan D. Express C in terms of D. Boleh? Okey, bagus. Kita teruskan ke soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 soalan dia kata given that function ini adalah satu fungsi satu dan ini adalah satu fungsi kedua. Not a one-to-one function. Dia kata not a one, bukan satu kepada satu fungsi. Dia bukan. Okay, sekali kita tengokkan graf dia memang bukan lah. Kenapa bukan? Okay, graf yang pertama ini, okay, bentuk graf dia adalah begini. This is my axis. Cikgu buat beginilah. So this is X, this is Y. Ataupun dia ditulis sebagai Fx. Okay, graf dia apabila dia kata Fx equals to modulus X. Okay, maksud dia asalnya dia adalah dari Y sama dengan X. Ataupun Fx sama dengan X. Fx sama dengan X. Garisan dia, kalau paksi ini adalah uniform, so dia merupakan garis begini. Okay, ataupun biar cantik sikit. Dia dalam keadaan begini. Modulus bermaksud nilai yang berada di bawah paksi X dipantulkan. Maka graf yang anda perolehi adalah begini. Dia sampai ke sifar dan dia naik. Ini yang menunjukkan graf ini. Right? Graf ini. Graf. Ini dia graf. Okay, graf yang diwakilkan. Ini dia. Dan graf untuk yang kedua. Graf untuk yang kedua ini, dia dilakarkan dalam bentuk begini. This is my x-axis. Sorry, this one. My x-axis. And this is my y-axis. Ataupun y ataupun fx lah. Ingat. Okay, dan untuk x to the power of 4. Okay, you know that x to the power of 2 adalah kuadratik. X to the power of 4 pun lebih kurang macam ini. Cuma dia lebih kecil. Kerana kuasa dia lebih. It's something like that. Okay, it's something like that. So, graf dia. Nah, dia kata, bila sekali kita tengok graf ini, memang dia bukan satu ataupun bukan fungsi satu kepada satu. Kenapa? Kerana bagi dua objek yang sama, dia akan kepada image. Okay, dia dua objek kepada satu image. Dua objek kepada satu image. This is. Okay, bukan one to one Kenapa? Because nampak ada dua objek. So this is many to one. This is many to one. So in order to jadikan dia, soalan dia kata, baca soalan bahagian A. Determine the stable condition. Dia nak tahu syarat yang sesuai. Untuk domain F. Dia nak tahu domain F. Ini domain. Domain berada di sini. Domain berada di sini. Ini domain. Ini adalah domain. This is your domain. Ini bahagian domain. Okay, for this domain, okay, apakah syarat, tentukan syarat yang sesuai dalam domain F
supaya fungsi baharu menjadi fungsi satu dengan satu. Then you have to take off one side. Kalau anak murid boleh keluarkan bahagian ini, kalau anak murid boleh keluarkan bahagian ini, maka dia akan menjadi fungsi satu kepada satu. So, apakah syarat dia? What is the condition? Apakah Stubble condition dekat sini? Yes, condition dia adalah X mesti lebih daripada ataupun sama dengan kosong. Okay, kalau dia lebih atau sama dengan kosong, bermaksud dia cuma mengambil nilai ini sahaja. Dia cuma mengambil graf sebelah sini sahaja. Dia tidak akan menyentuh graf di sukuan kedua. Boleh? So, di sini dah berapa markah? 1 markah. This is understanding. Boleh? Kita teruskan ke bahagian B. Baiklah, untuk soalan 8B, okay, dia kata from A, find the inverse function. So, from A, find the inverse function. So, di A, anak murid dah jadikan fungsi itu dengan syarat X lebih besar atau sama dengan sifar, dah jadikan dia fungsi, maka graf dia berada dalam bentuk begini. Okay, so this is your Y ataupun Fx. So, this is your X. So, graf dia dalam bentuk ini. Okay, manakala untuk yang kedua, dia adalah dalam bentuk begini. X and this is your Y ataupun Fx, dan graf dia dalam bentuk begini. Okay, something like that lah. Okay, ini sifar. This is center, origin. So, sekarang, find the inverse. Anda dikendaki mencari nilai inverse, mencari inverse. Okay, fungsi songsang bagi setiap berikut. So, apakah fungsi? Okay, we do one by one. Kita buat satu persatu. Untuk bahagian yang pertama ini, your function is given fx equals to x. Let it be x. Okay, kerana kita dah tak guna pantul. So, how do you look for the inverse function? Yes, you let your y become x. So, therefore, senang saja dah keluar dah. So, therefore, your inverse function for this will be x. Right. Untuk yang kedua, so again, the function that you get is fx is equals to x to the power 4, which is this. Right. So, nak cari inverse, masih lagi gunakan method let x become y. So, anak murid akan jadikan x to the power 4 equals to y. So, nak jadikan x sebagai subjek. So, x equals to berapa? Yes, very good. Y to the power of 1 over 4. Dah jadi. Dah dapat jawapan, iaitu for the inverse function for the second diagram, it will be x to the power of 1 over 4. Dengan syarat x is greater or equal than 0. Okay, 3 markah. Di mana ni 3 markah? So, soalan ni senang sahaja nak tanda kalau kedua-dua ini betul. Okay, kedua-dua ini betul, dah dapat 3 markah. Kalau salah satu betul, let's say bahagian ini yang betul, ataupun bahagian ini yang betul, dapat 2 markah. Okay. Untuk 1 markah, anak murid gunakan konsep ini. Okay, 1 markah di sini. So, maksudnya, you want to score the 3 marks, make sure that you faham langkah-langkah. Procedure dia is very important. Okay, this is question number 8. Kita teruskan lagi. Okay. Marilah kita teruskan ke soalan 9. Untuk soalan 9 ini, anak murid perlu memahami kehendak soalan ataupun maklumat dari soalan. P and Q are the points of intersection of the line x over A plus y over B equals to 1. Apabila anak murid nampak yang ini, dah perlu ketahui ini adalah intercept form ataupun bentuk pintasan where A is greater than 0 and B is greater than 0. Bermaksud graf dia dalam kedudukan begini. This is X, this is Y, and A dia adalah untuk X dan B dia adalah untuk Y. So, equals to 1. Untuk syarat ini, that's why rajah ataupun graf itu berada di sukuan pertama. With the X
and the y-axis respectively. Ni nampak dia. The distance of PQ is 2 square root 13. And the gradient di sini ada dua. Satu ialah distance PQ. Okay, PQ anak murid boleh tulis lah. PQ equals to 2 square root 13. Ini maklumat pertama. And the gradient is negative 3 over 2. So the gradient is negative 3 over 2. Okay, soalan dia, find the value of A and B. Dia nak tahu nilai A dan B. Apakah nilai ini? Itu soalan dia. So then anak murid kena tahulah apa nak buat. So where is your A and B? So A and B terletak di mana? The distance of PQ is 2. Okay. Then anak murid, what do you do? Sambunglah. Buat satu line, sambungkan. Okay, sambungkan. And untuk yang ini, gradient. You know the gradient? Apakah formula for gradient yang melibatkan intercept? Yes, you are good. So M equals to negative B over A. Okay, negative B over A. So M yang diberi kepada anda ialah berapa? Okay, dia adalah negatif 3/2. Negatif 3/2. Gantikan M dengan negatif 3/2. So penyelesaian dia, teruskan, dia dah tukar menjadi tambah. And cross multiply, you will get it as 3A. 3A sama dengan 2B. Cross multiply. Okay, cross multiply. Darab begini dan darab begini. 3A. So this is your first equation. Dah tak boleh buat apa-apa. Dah anda guna maklumat di sini. Dah diguna. Sekarang anak murid go to this. Untuk selesaikan PQ. Okay, PQ di mana? PQ, dia kata PQ kan. Tadi kan dia kata dekat x-axis and x-axis and y-axis. So P di sini, Q di sini. Okay, so you dah tahu. So bila PQ berada di PQ sebagai pintasan x dan y, maka ini terbentuknya satu. Okay, ini terbentuknya satu. Terbentuknya satu apa? Segitiga bersudut tegak. Okay, satu segitiga bersudut tegak. Dengan itu, bolehlah anak murid gunakan formula Pythagoras theorem dekat sini ataupun theorem Pythagoras. A squared, okay, akan ditulis sebagai A squared yang jarak di sini. Okay, dengan jarak sini, kuasa 2, hasil tambah mesti sama dengan yang ini, kuasa 2. So A squared tambah dengan B squared mesti sama dengan 2 punca kuasa 2 bagi 13 kuasa 2. Okay. So A squared this one. So apa yang diperolehi kemudian? So selesaikan yang ini dahulu. Okay. You will get it as A squared plus B squared equals to 4 times 13. 4 times 13 we get it as 52. Okay. Get it as 52. So dah. The one on the right dekat sini is in terms of A and B. The one on the left is in terms A and B. The one on the right is in terms A and B. So gunakan salah satu. This is simultaneous. So then make your A as your subject. A equals to 2 over 3B. Okay. Dan seterusnya gantilah. So 2 over 3B squared plus B squared equals to 52. Selesaikan yang ini, anak murid akan dapat B squared equals to 36. Dan B mesti merupakan tambah tolak 6. Oleh kerana syarat di sini, A mesti lebih besar daripada sifar, B mesti lebih besar daripada sifar, maka jawapan akhir anda, you are going to take the value of B. You are going to take the value of B is equals to 6. Jawapannya. So apabila B sama dengan 6, ganti balik untuk dekat bahagian A. A equals to 2 over 3, ganti dengan 6. So the answer for A will be 4 dekat sini.
So for this question, berapa markah untuk soalan ini? Markah dia ialah 3. You have 3 marks here. So where are the 3 marks? 3 marks here. So where are the 3 marks? So you boleh tengok kan soalan dia. Seperti biasa, this is marking of paper 1. Kedua-dua jawapan ini betul, you get 3 marks. Salah satu betul, sama ada A betul ataupun B betul, you get 2 marks. Okay, by answering one correct, you get 2 marks. Dan satu lagi, you apply the Pythagoras theorem. Tengok, konsep-konsep theorem yang digunakan, sure you akan dapat markah. Saya padamkan yang ini, so you can see better, right? So dia theorem yang digunakan. So this is how easy you score the 3 marks. Jangan sekali tengok soalan panjang, anda tidak berminat. Sometimes soal ayat saja yang panjang, but it's very simple. Dengan syarat baca, lakarkan diagram. Then fine, you will see the answer. Kita akan teruskan ke soalan seterusnya. Okay. Soalan 10. Soalan 10. Okay. Diagram 10 shows point K 1, 0 and L negative 2, 0. Okay. K is here, and L is here. Are fixed points. Raja 10 menunjukkan K 1 sifar dan L negatif 2 sifar adalah titik-titik tetap. Memang dah tetap, dia tak bergerak. Point P move such that, ini syarat dia. Such that PK to PL is 1 to 2. Find the equation of locus P. Titik P bergerak dengan keadaan PK kepada PL ialah 1 kepada 2. Cari persamaan locus P. So, bagaimana nak cari persamaan locus P? So, di sini anak murid kena beri perhatian dekat persamaan yang diberi ini. Okay? Ataupun nisbah yang diberi ini. Nisbah ini, anak murid perlu memahami bahawa perlu dapatkan dia dengan betul. So, kerana nisbah adalah penulisan nisbah boleh ditukar kepada corak pecahan. Okay? Dalam bentuk pecahan. Maka akan ditulis sebagai PK kepada PL is, as I told you in my earlier video, is means equal. Is 1 to 2. 1 kepada 2. So, dah sampai peringkat ini. Kalau ikutkan penyelesaian, what do you do? Cross multiply. When you cross multiply, you akan dapat 2PK equals to PL. Gunakan yang ini. Gunakan yang ini untuk membentuk persamaan locus anda. Because PK adalah jarak. Okay. PL adalah jarak. So, apakah konsep yang digunakan pakai untuk menentukan jarak? Yes, Pythagoras theorem. Itu sahaja. Okay, let's continue untuk kita lihatkan bagaimana kita nak ganti nilai ke dalam persamaan ini untuk membentuk ataupun menentukan persamaan locus. Boleh? Kita teruskan. Baiklah, cikgu sambung penyelesaian kita. Okay. Ini adalah dari bahagian depan. Right? So, untuk seterusnya, anak murid mesti ketahui, mesti senaraikan koordinat. P adalah titik bergerak. So, dia dilabel sebagai X, Y. And titik bagi K telah diberi dalam soalan atau dalam gambar raja is 1, 0. Dan titik L diberi juga dalam gambar rajah ataupun dalam statement penyataan ialah negatif 2 sifar. So, ganti sahaja. So, bagaimana kita nak gantikan? Lihatkan yang ini. 2 punca kuasa 2 X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak sifar kuasa 2. Bila Y tolak sifar kuasa 2, what do you write? Yes, tak payah nak menyusahkan diri. Terus tukar dia kepada Y kuasa 2. Ini punca dia. Punca kuasa 2 bagi yang ini kerana PK. PK tidak melibatkan 2. Sama dengan apa? PL sekali lagi. Punca kuasa 2 bagi X. PX sekarang adalah P dengan L. Pilih koordinat yang betul. Iaitu X tolak negatif 2. Tolak negatif 2 squared tambah dengan Y tolak sifar. Means that is Y squared. Okey, seterusnya adalah penyelesaian. Seterusnya selesaikan.
So kalau anak murid, but anyhow you need to be very careful in solving this. Okay, kalau anak murid tidak mau pening kepala, biar kembangkan dahulu dalam bracket itu. So seterusnya tulislah 2 square bracket yang ini, kembangkan. So x squared, okay, minus 2x plus 1, okay, lepas itu plus y squared, okay, equals to square root. So, yang ini, berhati-hati, yang ini dah selesaikan ini, dia akan menjadi tambah. So what do you get? You will get it as x squared plus 4x plus 4 plus y squared. Sekarang barulah anak murid nak gugurkan yang ini. Bagaimana nak gugurkan yang ini? How are you going to eliminate that square root sign? Yes, very good. You need to recall. You squared the both sides. Okay, squared, squared. So when you square, these two will turn into, yes, 4. Then bracket x squared minus 2x plus 1 plus y squared. Okay, yang di sebelah kiri kanan pula, so it turns into x squared plus 4x plus 4 plus y squared. Okay, lepas tu kembang. As you kembang, anak murid akan dapat 4x kuasa 2 tolak 8x tambah 4 tambah dengan 4y kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 tambah y kuasa 2. Seterusnya, group the like terms. When you group the like terms, you can see that ini 4x kuasa 2, this is 2x on the other side. Groupkan mereka. Yes, you will get it as 3x squared. Dan yang kedua, you get your 8x di sebelah sini. Okey, cikgu guna warna merah. Negatif 8x di sebelah sini. Then you get your negative positive 4x di sebelah kanan. So operate this onto here. So you get it as negative 12x. Right? So then you see the number. Okay, cikgu guna warna lain. Number plus 4 plus 4. When you operate, dia akan jadi kosong. Balance up. So then the last one is that you are going to operate this value, the plus y, onto this side. So berapa anak murid dapat? Yes, you will get it as plus 3y squared equals to 0. But for this, you will not get full mark. Why? Yes, because you kena simplify. So you are simplify your answer, you will get it as x squared. Okay, kalau nak susun dia, tambah y squared tolak 4x equals to 0. Barulah dapat markah penuh. Berapa markah bagi soalan ini? 4 markah. So, di mana letaknya 4 markah ini? Where are the 4 marks? Okay, when you have this, either this or this correct. Either one. Mana penggunaan theorem Pythagoras dengan titik yang betul, salah satu, you get this 1 mark. Okay, ini ya, anak murid akan dapat 1 markah. Dan markah yang kedua, the whole thing. Markah yang kedua, the whole thing you get it right. The whole thing you get it right. Di mana 2pk is equals to pl. Kadang-kadang anak murid dia akan dapat 2 pl sama dengan pk. Then salah. Right. So then seterusnya what do you get? You akan dapat markah yang seterusnya. This is 1 mark. Okay. Tadi warna kuning 1 markah, warna biru 1 markah. Seterusnya markah ketiga, from the 2 dah ditukar menjadi 4. So the whole thing dah square root dah hilang. This one will be your 3rd mark. Dan seterusnya jawapan diringkaskan will be your 4th mark. Cara gitulah anak murid dapat markah. Very okay? Okay, baiklah, kita telah berbincang sebanyak 5 soalan. Tapi hari ini soalan dia agak panjang, so perbincangan pun mengambil masa yang agak lama sedikit. So I think that's all for today's discussion. We are going to continue to the 3rd part later. Okay, and the other 5 questions later. Okay, for the same paper. Right, so with that, I thank you for your view. Then I shall meet you in part 3.
Okay. Thank you. Bye.